Mengikut Kamus Dewan tahun 2000, integriti ialah kejujuran, ketulusan, kesempurnaan dan keutuhan. Ini bermaksud integriti adalah sifat jati diri yang merangkumi keikhlasan, keterbukaan, ketulusan, amanah, benar, berpegang kepada prinsip, tidak mudah dipengaruhi, boleh dipercayai dan bersungguh-sungguh dalam melakukan tugas. Integriti terbahagi kepada dua, iaitu integriti individu dan integriti organisasi. Integriti individu merujuk kepada himpunan kualiti unggul yang wujud dalam kalangan individu dan kualiti ini berteraskan kepada prinsip berpegang teguh kepada kejujuran dan amalan bermoral tinggi. Integriti organisasi ialah pelaksanaan kod etika, piagam pelanggan atau sistem dan proses kerja serta pematuhan kepada amalan baik. Kod etika berkenaan ditegaskan, diulangi dan dihayati oleh anggota organisasi berkenaan sehingga menjadi kebiasaan dan akhirnya menjadi budaya organisasi. Integriti perkhidmatan awam merupakan organisasi yang bekerja untuk memberi perkhidmatan yang baik kepada rakyat dengan melaksanakan amanah serta kuasa yang diberikan untuk kepentingan umum. Antara contoh perkhidmatan awam ialah guru, tentera, doktor, kerani dan lain-lain. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa isu integriti yang dapat menjejaskan sistem organisasi tersebut. Antaranya ialah isu ketelusan, penyelewengan, salah guna kuasa dan kerenah birokrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menerangkan tentang isu yang berlaku dalam integriti. Okey, saya akan spesifikkan kepada sektor awam. Okey, isu integriti yang saya akan kupas adalah ketulusan. Apa itu ketulusan? Ketulusan itu membawa maksud keadaan atau sifat telus. Isu ketulusan yang berlaku di dalam sektor awam selalunya melibatkan proses pemberian tender yang melibatkan dana kerajaan. Okey, saya akan memberi contoh perolehan tender daripada Jabatan Kerja Raya. Okey, sesebuah syarikat perlu melalui proses tender secara terbuka, baru ia akan diberi tender tersebut. Pegawai-pegawai yang terlibat akan mengkaji syarikat-syarikat tersebut sama ada mempunyai kebolehan dari segi kemahiran ataupun kebolehan dari segi dana. Akan tetapi, apabila ketulusan tiada, syarikat tersebut dengan mudah dapat memperolehi tender tersebut. Ketidaktulusan ini berlaku kerana syarikat-syarikat tersebut diberi tender secara rundingan terus untuk projek-projek dana kerajaan. Okey, pemberian tender secara rundingan terus ini selalunya melibatkan syarikat-syarikat keluarga, syarikat-syarikat yang ada kepentingan pada diri pegawai-pegawai yang terlibat. Dan antara contoh projek-projek dana kerajaan ialah seperti projek pembaikian jalan. Apabila rundingan secara terus dilaksanakan, pihak-pihak yang terlibat tidak mengkaji secara mendalam kebolehan syarikat-syarikat tersebut, sama ada dari segi kebolehan syarikat tersebut dalam melaksanakan projek-projek tersebut dan dari segi dana syarikat tersebut mampu atau tidak mampu untuk melaksanakan projek tersebut. Keadaan ini menyebabkan projek tersebut menjadi kurang berkualiti dan mudah rosak. Penyelewengan. Apa itu penyelewengan? Penyelewengan bermaksud tindakan seseorang atau sebuah pihak yang menyalahgunakan sama ada harta, wang awam atau syarikat dengan senyap, menggunakan harta orang atau pihak lain yang telah diamanahkan hak penjagaan kepadanya demi kepentingan diri sendiri. Kedua, ia juga turut dikenali sebagai jenayah kola putih. Bentuk-bentuk penyelewengan. Yang pertama, menggelakkan harta atau wang syarikat. Kedua, memberi atau menggunakan harta yang bukan hak miliknya kepada orang lain atau untuk kepentingan diri sendiri. Ketiga, melakukan penipuan yang boleh mendatangkan kerugian kepada pihak yang bertanggungjawab.
Berikut merupakan contoh kes penyelewengan yang berlaku di Malaysia, iaitu penyelewengan wang yayasan, pengarah urusan direman, kes penyelewengan tender 22 juta, bekas pembantu takbir hadapi 146 tuduhan seleweng wang beasiswa. Seterusnya, salah guna kuasa atau power abuse merupakan satu tindakan yang lebih menumpu kepada memberikan arahan berdasarkan kepada kepentingan peribadi atau dengan lebih tepat lagi, memberi arahan demi mendapatkan keuntungan kepada diri sendiri. Arahan yang diberikan juga secara terus dan tidak bertulis, malah tidak mempunyai ikatan langsung dengan keperluan syarikat atau sesebuah organisasi. Malah, salah guna kuasa juga tergolong dalam aktiviti rasuah atau korupsi. Antara golongan yang sering menyalahgunakan kuasa ialah golongan yang mempunyai jawatan yang tinggi dalam sesebuah organisasi seperti ketua syarikat atau ketua organisasi. Namun kini, kaki tangan penjawat perkhidmatan awam juga berisiko tinggi untuk menyalahgunakan kuasa mereka. Sebagai contoh, seorang penolong jurutera menyalahgunakan kuasa dengan menggunakan lesen kontraktor milik rakannya untuk kepentingan peribadi dalam tempoh tertentu. Kerana birokrasi merupakan sebuah proses atau urusan kerja, terutamanya yang melibatkan pihak kerajaan atau agensi kerajaan, yang mengambil masa sangat lama kerana terpaksa melalui pelbagai peraturan, peringkat kelulusan dan lain-lain sebelum sesuatu permohonan atau perkara diluluskan dan dapat dilaksanakan. Terdapat 3 masalah birokrasi yang dapat kita lihat. Pertama adalah ketidakcekapan pekerja, iaitu lewat dalam melaksanakan tugas dan mengambil remeh dan banyak hal sepertinya mengangkat telefon dan juga menyediakan minit-minit mesyuarat. Kedua adalah tiada kaedah dan sistem pekerjaan yang betul. Hal ini kerana sesuatu masalah hanya dapat dibincangkan dengan sesetengah penjawat awam sahaja, dan apabila penjawat awam itu tiada, ia akan menyukarkan sesebuah proses sama ada perjumpaan ataupun perbincangan. Masalah ketiga yang kita dapat lihat adalah rasuah. Rasuah ini merupakan sebuah masalah yang sangat besar dan sangat mudah untuk dilihat dalam hal birokrasi. Rasuah membebankan lagi sesebuah sistem di dalam agensi, malah bertindak sebagai pensabotaj bagi kerajaan dan juga agensi-agensi lain. Isu-isu yang berlaku ini akan memberi kesan kepada individu, keluarga, organisasi dan negara, seperti hilang kepercayaan seseorang ketua terhadap seseorang pekerja yang telah melakukan kesalahan integriti. Seseorang individu akan dibuang kerja menyebabkan kualiti hidup keluarga turut terjejas. Seseorang individu juga akan dipenjarakan jika disabit kesalahan atas kes yang telah dilakukan. Selain itu, isu sebegini juga membawa nama buruk kepada sesebuah organisasi atau syarikat. Malah, isu ini akan menjejaskan produktiviti negara kita, menyebabkan negara kita dipandang rendah kerana keruntuhan integriti. Antara penyelesaian yang boleh dilaksanakan ialah pihak berkuasa atau berwajib harus mengukuhkan dan menguatkuasakan undang-undang bagi membanteras kegiatan-kegiatan ini. Selain itu, penyeliaan perlulah diperketatkan terhadap jabatan-jabatan yang mudah terjebak, terutamanya dalam penyelewengan atau sering berurusan dengan orang ramai. Di samping itu, pihak berkuasa atau berwajib perlulah sentiasa memberi kesedaran dan memberi amaran kepada organisasi atau syarikat, khususnya berkaitan dengan wang atau harta hak milik kerajaan atau syarikat. Kesimpulannya, integriti yang kukuh dapat melahirkan sebuah organisasi atau syarikat yang cemerlang dari segi budaya kerja, etika dan moral. Oleh itu, semua pihak harus berganding bahu untuk sama-sama menyelesaikan masalah keruntuhan integriti ini demi kebaikan bersama.